Hai, selamat pagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam pagi Jumaat yang indah ni, 7 Februari 2020. Apa khabar semua? Nama saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richwoods International dan Chartered Accountant MIA member. So, apa khabar? Best ke tak best? So, saya bersiaran sekali lagi kembali di Rich Q, Section 13 Shah Alam, bersiaran secara langsung di 3 channel secara serentak. Di page saya, page Nasrul Hadi, di close group Nak Urus Bisnes dan juga di support group EFP. So, nak minta bantuan anda, tolong tuan-tuan dan puan-puan, nak minta bantuan anda. Yang pertama, tolong bagi tahu atau maklumkan kepada saya, adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah saya nampak semangat dan suci murni muka pada pagi ni? Kalau ya, tulis itu jelas dan suci. Tulis itu jelak pula. Jelak jangan. Tulis itu jelas dan suci. Terima kasih. Saja je. Ada korang ni sikit gurau tak boleh. Kan nak nampak tulis jelas kan bosan. Biar jelas dan something supaya alert Okey. Dan dalam masa yang sama juga saya nak minta bantuan anda. Kalau semuanya jelas dan okey, tolong belanja saya love dengan like banyak-banyak. Suara dan video jelas. Terima kasih Tok Jambang. Apa khabar Tok Jambang? Tolong share love dengan like. Banyak-banyak. Share sebanyak mungkin love dan like kepada saya untuk pagi ni, supaya saya rasa lebih semangat untuk share something yang sangat-sangat important lah. Yang saya rasa benda yang sangat best, sebab ni base kepada apa yang berlaku baru-baru ni. Ni satu benda yang saya rasa penting untuk anda semua buat, yang mungkin anda tak tahu benda tu penting. Kita nak ajar benda yang orang tak tahu benda tu penting. So kita ajar benda yang orang tak sedar, so that dia sedar. Tu jawapan dia. Okey, sebelum tu juga saya nak minta bantuan anda. Tolong share sebanyak mungkin live ni. Terima kasih Puan Dr. Mardiana. Terima kasih Cik Tuan CWE Isa ni. Tuan Isa lah basically. Tolong share live ni. Suara okey, handsome. Terima kasih Tuan Muslim Ismail. Terima kasih. Tolong share dengan seramai mungkin tentang live ni, so that lebih ramai orang akan dapat manfaat. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berkongsi manfaat dengan orang lain. So ini adalah satu sesi yang bermanfaat untuk anda semua. So saya betul-betul nak share sebanyak mungkin. Okay, first of all saya nak juga maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang live di page Nasrul Hadi, selain daripada Nak Urus Bisnes dan juga di AFP. Cuma di page Nasrul Hadi ni, saya nak minta bantuan anda, sebab saya kejutkan orang je dekat page saya, page Nasrul Hadi ni. Saya nak anda pindah ke close group Nak Urus Bisnes sekarang. Pindah sekarang ke close group Nak Urus Bisnes. Pindah sekarang. Macam mana nak pindah? Tekan www.nakurusbusiness.com/group. www.nakurusbusiness.com/group. So anda yang berada di sini, terutama Puan Ina Roslinawati, yang bank recon tu, dulu memang tanya-tanya kenapa kena buat bank recon. Pindah ke sana. So bila anda pindah ke grup Nak Urus Bisnes, pindah sekarang. Sementara stok masih ada ni. Pindah sekarang, pindah ke grup Nak Urus Bisnes tu, sebab saya nak share topik pagi ni di grup Nak Urus Bisnes. Tapi kurang energi. Adakah tuan letih? Relax loh. Belum panas lagi. Sabar. Tuan Nisa, belum panas lagi. Sekejap lagi saya panas, you akan nampak lah. Relax lah. Dia enjin tengah sejuk lagi pagi Jumaat ni. Cari relax, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat dulu. Kejap lagi kita pindah. Bila kita start masuk topik tu, barulah kita kau bagi. So pindah dulu ke grup Nak Urus Bisnes. Tu tim saya dah tag komen tu. Betul? Yap. Tim saya dah tolong tag untuk anda komen tu. Saya ada Nazmi pagi ni. Terima kasih. Tolong pergi ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Pergi sekarang. Siapa yang memang ada dalam grup Nak Urus Bisnes, pergi ke grup Nak Urus Bisnes, sebab kita akan teruskan live ni, topik pagi ni tentang bank reconciliation. Bank reconciliation. Apa isunya pasal bank reconciliation? Dia macam ni. Bank reconciliation tu dalam bahasa Melayu adalah pelarasan bank. Pelarasan bank. So dalam bahasa accounting, nak bagi nampak bijak, ingat, kalau saya ajar anda, saya nak anda nampak bijak, nak pastikan anda nampak bijak, kita sebut bank recon. Cakap orang sebelah, bank recon.
Tulis situ Bank Recon. Tulis semua kat komen tu, tulis Bank Recon. So saya akan cerita pasal Bank Recon ni, sebab ini adalah base kepada recently saya melawat beberapa 2 hari yang lalu, 2 hari ni, sejak 2 hari lalu, hari Rabu dan hari Khamis, saya melawat beberapa pejabat lawatan kerja, lawatan ke pejabat Titanium Premier di Johor. So saya nak kena highlight tentang Bank Recon ni, sebab ada satu benda yang sangat best. So siapa nak dengar yang sangat best, anda di page Nasrul Hadi, pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Saya akan teruskan live di page di close group Nak Urus Bisnes. Anda di page Nasrul Hadi, saya akan tutup live ni sekarang. So pergi kat Bank Recon, pergi dekat page grup close group Nak Urus Bisnes, ataupun kalau anda ada dalam grup EFP pun boleh juga, dekat close group EFP boleh. Saya setiap pagi serentak dekat 3 page, sekejap dekat Nasrul Hadi, dan kemudian last tinggal dua grup saja. So saya ulang last, saya akan sambung tentang topik Bank Recon ni di support group EFP dan juga di close group Nak Urus Bisnes. Anda di dalam page Nasrul Hadi, pindah sekarang. Sekarang. Okey? Boleh? Terima kasih. Jom kita pergi sekarang. Okey, anda yang di Nasrul Hadi. Okey. So saya dah tamatkan di page Nasrul Hadi. So saya nak anda yang berada di support group EFP dan juga di Bank Recon, astagfirullahalazim, di support group EFP dan di close group Nak Urus Bisnes. Now we are talking about the real business. Okay, so apa yang saya nak anda faham, okay, pasal Bank Recon. So dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Bank Recon ni dalam bahasa Melayu, of course, saya sebut tadi pelarasan bank. Pelarasan, dia macam kita melaraskan, membetulkan, menyatu padukan kata bukan, menyatu padukan bank balance kita. Nak tahu bank balance kita ni betul ke tidak. Okey, sebelum saya cerita lebih jauh juga, terima kasih kepada anda yang baru join group Nak Urus Bisnes, yang baru muncul dekat support group EFP. Cakap sebelah, bangun. Bangun. Tu tak semangat tu. Mungkin tadi Tuan Isa cakap kenapa saya tak semangat, sebab saya tak sebut bangun tu. So ini sesi bangun. Alhamdulillah hari ni pukul 9 kita boleh run. So dah ada dekat sini. Terima kasih Tok Jambang. Terima kasih Tuan Zaid, Titan baru kita, yang saya rasa macam dah tak jadi baru dah. Dah sangat orang kata aktif. Share learning point, share semua benda. Okay tuan-tuan dan puan-puan, seriously, apa yang berlaku, macam saya sebut tadi, bagi mereka yang dah tengok dari awal dan mungkin ada yang baru masuk, saya baru habis lawatan kerja, business evaluation process visit untuk Titanium Premier yang berpangkalan di Johor. So Alhamdulillah, kemarin hari Rabu, first kami pergi kami 4 orang, delegasi 4 orang, saya, VP HNC, High Network Client, Cik Sus, dengan Cam Premier, dengan Cam Circle, Tuan Azrul, dan saya punya apprentice, nama dia Zul Hakim lah. So kita 4 orang pergi naik kereta meredah Lebuh Rayut Utara Selatan. Daripada hari Rabu pagi tu kami keluar sebelum subuh 5.30 macam tu kami dah keluar, go through, dan kami subuh di highway. Alhamdulillah. So kami sampai pagi tu ke Kota Tinggi, Johor. Kita pergi Hasnuri dulu, dan kita stay kat Hasnuri sampai lepas tengah hari 2 lebih macam tu. Kita bergerak ke Keluang Johor. Kita pergi ke office Momentum Internet, Sifu Najib Asadok. Kita dah go sana. Dan kemudian kita, Alhamdulillah, semalam kita tutup kita punya lawatan jelajah VEP visit tu di Pagoh. Kita pergi ke Kilang dan Ladang, Nasuha Enterprise Sdn Bhd, atau lebih dikenali sebagai Rempah Mak Siti. So kita dah go 3 tempat di Johor Premier. So kita akan cover banyak lagi tempat untuk BEP visit untuk Premier ni sepanjang bulan ni dan juga bulan hadapan. Okey, apa saya nak share sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya belajar sesuatu. Siapa nak tahu say I? Tulis situ. Siapa nak tahu say I? Tulis situ say I. Yang mana saya rasa saya kena share sangat-sangat padu pagi ni, dan saya perlukan anda, kalau boleh, kalau anda ada pen dan kertas, tulis ni. Sebab ini sangat penting. Ini adalah isu yang menyebabkan ramai orang tak nampak duit, ramai orang tak tahu dia buat bisnes tu boleh pergi ke tidak, ramai orang tak tahu sebenarnya dia buat bisnes tu apa jadi bisnes ni. Kenapa bisnes ni macam susah je nak nampak duit, penat je, buat apa orang kata, buat sales gila-gila.
Macam saya tulis kat caption tu. Kalau anda sempat baca caption saya tu, kejap lagi baca balik. Ada orang buat bisnes tengah bangganya, sales rip-rip. Rip-rip tu apa? Ribu-ribu. Mungkin juga ada yang sales jut-jut. Tahu tak jut-jut tu apa? Juta-juta sales. Oh, bangga sales juta-juta. Tapi apa jadi? Sampai hujung bulan, sampai hujung tahun, tengok bank balance tinggal berapa? Apa? Pul-pul. Tahu tak pul-pul tu apa? Pul-pul, puluh-puluh je. Itu okey lagi, pul-pul ada juga. Ini apa? Lagi satu yang paling teruk. Sasa atau sasa. Tinggal satu digit je. This is very serious tuan-tuan dan puan-puan. I'm not saying this is bukan joking. Ada, okey lah kalau ada pul-pul, ada sasa. Kalau tak ada apa-apa, negatif. Negative balance. You all kata, mana logik Tuan Nasir negative balance? Siapa kata tak logik? Kalau you ada overdraft, overdraft tu kira negatif lah. You hutang dengan bank. So this is very serious matter. That's why saya nak orang yang serius saja untuk tonton live ni. Dan saya nak mereka yang serius buat bisnes, nak nampak duit, tonton live ni dari mula sampai habis. So cakap orang sebelah, serius, tekan button serius. Ni button serius ni. Saya ada 2 button serius. Ini button serius, ada button very serious. Button very serious kat tengah ni. Tu button very serious. So topik hari ni is a very serious topic. Okay, saya dah tekan button very serious. Ada hood-hood. Mana ada hood-hood? Oh terima kasih Tuan K. Azli. Ada hood-hood. Wow, terima kasih, saya pinjam lah. So hood-hood ni apa? Ada hutang-hutang. Terima kasih Tuan K. Azli. Punchline ni, terima kasih Tuan K. Azli. So saya pinjam dekat Tuan Azli lah. Hood-hood. So ingat, dia ada jut-jut, ada rip-rip, ada rat-rat, ada pul-pul, ada sasa. Dan baru Tuan Azli baru sebut dekat support apa? Support group EFP. Hood-hood. Hood-hood maksudnya hutang. Ada orang dia sebenarnya balance dia negatif. So consider dia hutang lah. Okay. Apa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan adalah tentang bank recon. Okay. Bank recon ni macam saya sebut tadi, bank reconciliation, pelarasan bank. Okay, ramai orang mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada tak pernah dengar. Pelarasan bank ni maksudnya apa? Dalam bahasa mudahnya adalah, kita, of course, you all buat bisnes, saya dah ajar banyak kali, mesti buka akaun semasa. Current account dekat bank, ada current account, dah buka. Tapi situasinya, ramai orang ada masalah apa tau? Ramai orang ada masalah adalah dia punya bank balance tu dengan actual duit yang dia ada tu kadang-kadang tak tally. Contoh tak tally sebab apa? Keluar cek. Dah keluar cek, maksudnya cek dah keluar. Okay, contohlah bank balance you mungkin Alhamdulillah ada RM100,000. Contohlah ada RM100,000. Kalau yang tak pernah ada tengok bank balance dia ada RM100,000, better aminkan je. Mungkin tanya sama itu Hood. Yes, Tuan Zahid. Terima kasih. Okay, let's say you ada RM100,000. Adalah keluar balance RM100,000. Tapi sebenarnya adakah betul-betul balance you RM100,000? Mungkin juga sebenarnya balance you bukan RM100,000. Sebab yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, you masa tengok dekat balance tu, dekat bank tengok ada RM100,000. Alhamdulillah, rasa macam kaya, rasa macam malas. Hari ni saya nak tutup kedai sebab balance saya RM100,000 orang kata. Tak pernah tengok bank balance RM100,000, tak pernah. Dalam sejarah hidup dia RM100,000 ni macam, wah RM100,000, aku ada RM100,000, tak payahlah tengok lagi. Okay, fine, ada RM100,000. Tiba-tiba malas nak kerja. Okay, fine. Lepas tu you kata RM100,000. Dapat RM100,000, buat check ataupun buat payment. Buat ke IBG ke, buat ke transfer bank lain ke. Keluar check, mungkin keluar check RM20,000. Dalam pemikiran you yang sepatutnya berapa duit tinggal? Of course tinggal RM80,000. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kan saya dah ajar tengok bank balance 2 kali, pukul 9 pagi satu, pukul 6 petang sekali. Kalau anda tengok dekat bank tu, dekat balance bank tu, dia masih tengok RM10,000. Sebab apa? You dah issue check. You bagi check dekat orang yang terima check. Mungkin bukan seorang dapat RM20,000 lah. Mungkin ada beberapa orang dapat 5, 6, 7 macam tu. Tapi diorang ni tak bank in lagi check tu. So esoknya, you all tengok bank balance you masih RM100,000. Dan you cakap, oh okay, Alhamdulillah lah duit aku ada lagi RM1,000. You lupa yang semalam sebenarnya you dah issue check tu. Ataupun mungkin balance you tak adalah RM100,000. Sebab kalau RM100,000 nampak sangat, you ingat lagi, semalam RM1,000, hari ni RM1,000. Adalah ni orang tak, dia tak clear lah tu. Tapi you tengok esoknya, cuba bayangkan. Sebab kan saya cakap tadi, bila anda keluar cek tu mungkin keluar kat ramai orang dan tak semua orang pergi bank in serentak. Sebab ada supplier atau vendor atau yang terima duit ni, duit dia banyak sangat. Dia macam tak kisah pun. Tak apalah, tak payah bank in. Banyak sangat duit. Orang kata duit gaji masa lepas praktikal tu pun tak habis pakai lagi.
Ada orang dulu masa practical student berapa puluh tahun dulu atau berapa tahun sebelum ni tak pakai lagi duit tu. Ada kot. Kalau mak bapak dia memang orang kaya atau dia memang dapat harta Ahmad Albab ke apa kan. So dia relax je. Ada orang jenis macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ada vendor dan supplier anda, dia dapat check tu, dia jenis macam dah terlalu banyak sangat duit, dia kadang-kadang malas nak pergi bank in. Okey, kesan dia macam ni tuan-tuan dan puan. Siapa nak tahu? Say I. Okey, kesan dia macam ni Okey, mungkin hari ni awak tengok bank awak 100,000, awak dah keluar cek 20,000, awak tahu dalam kepala awak ingat, yes, aku dah issue 20,000 ni, aku ingatlah duit aku sebenarnya tinggal 80,000 je. Tetapi esoknya awak cek lagi, ada yang dah back in, mungkin ada yang dah back in, macam contoh 10,000 orang tu dah back in, so duit tinggal 10,000 dalam bank. Tapi awak ingat, okey, aku ingat hari tu aku dah issue cek 20,000, seorang tu dapat 10, lagi 2 orang dapat 5. So ada lagi 2 orang tak back in yang 5 ni. Okey, fine. Okey lah, aku sebenarnya duit aku tinggal 10,000. Okey, itu 2 hari. Hari ketiga, mungkin juga ada ingatan yang bagus ni. Hari ketiga, kurang pula, duit tinggal lagi 85,000. Maksudnya kita issue 3 cek, seorang 10, seorang 5, seorang 5. 2 orang dah back in. 10 dengan 5 tu dah. Tinggal seorang ni lagi 5,000 ni. Dia banyak sangat duit pun. You pun call lah, Toke, saya sudah bayar itu 5,000, apa saya tak back in lagi? Susah lah, saya mau cek saya punya balance, takut saya terpakai duit lah. Toke tu pun cakap, halo Nasrul, relax lah, gua banyak sangat duit lah, gua tak tahu apa mau buat ni. Relax lah, nanti gua free, gua pergi bank. Dia cakap macam tu. Contoh. Dan awak pun macam, okey bos, jangan lama sangat lah, susah lah, saya takut saya terpakai lah duit tu, nanti you back in, cek tendang ke, saya susah. Okey, dapat faham siapa faham ni setakat ni? Siapa faham tulis situ? Faham cerita? Tulis situ faham cerita. Sebelum saya sambung, setakat ni faham cerita ni? So maksudnya hari ketiga awak ni masih lagi ingat lagi balance awak ni. Awak sangat alert ni. Tapi tengok semua dalam kepala je ni. Tak ada tulis apa-apa ni. Ni semua tak ada tulis, semua main kepala je ni. Main kepala sebab kononnya dah tekan button serious tu. Yes, betul kata Puan Faizah, unpresented check. That's the word. Saya tak nak guna perkataan-perkataan bombastik ni, bukan semua orang faham. Kalau nanti saya tulis faham cerita. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal, dia faham cerita. Okay, good. Dah ada seorang faham cerita. Seorang faham dah kira okey lah tu. Daripada saya cakap seorang-seorang nanti. Okey. Dengar Itu hari ketiga. Hari keempat, awak malas dah. Hari keempat dia lagi best. Hari keempat tu tiba-tiba buat sales. Duit masuk banyak gila. Gempak gila hari keempat tu. Duit masuk dah terlupa dah pasal cek yang 5,000 toke Aseng ni tak pergi back in. Contoh nama toke tu Aseng lah. Seriously, dia macam dia dah lupa, awak pun dah lupa, awak boleh relax. Banyak dahsyat toke Nasrul. Betul tu Tuan Mizan. Okey, relax. Hari keempat awak dah tak tahu apa cerita. Hari kelima langsung lupa diri. Hari ke-6 relax. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba sales tiba-tiba macam jatuh. Contoh. Ataupun sales tak jatuh, tapi orang kata nak keluar modal, nak rolling stock ke apa ke, nak kena bayar supplier lain. So awak pun keluarkanlah duit tu. So bila awak keluar ke duit tu, tiba-tiba terlebih keluar pula. Astaghfirullahalazim. Terisu cek lebih. Okey, dah terisu cek tu lebih tu sebab apa? Sebab masa balance tu tinggal 4,000 lebih, si Aseng ni baru teringat. Allah Aseng, kau ni memang jahanam betul lah. Duit dalam bank ada 4,000 lebih. Awak pun confident. Okey, alhamdulillah aku ada lagi 4,000 ni. Esok lusa aku ada buat event besar. Masuk lagi 100,000, aku relax je. Hari tu pula Aseng, pagi tu pula dia dah pergi back in check semalam. Hari ni bank pula clear. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba bank call pagi. Tuan Nasrul. Tuan Nasrul ni tengok ni, kenapa awak punya check ni terlebih keluar ni, bounce ni ada 5,000. Aku cakap, apa pasal bank ni 5,000 pula ni? Apa cerita ni? Saya dah check betul-betul lah, semua dah okey lah. Ni ada satu ni awak bayar dekat Aseng Aseng Construction ni, orang kata. Atau Aseng Supply, apa-apalah Aseng lah. Nama dia Aseng je. Aseng? Awak dah latih cilaka punya Aseng lah macam tu. Atau bengang betul lah Aseng ni. Apa benda Aseng ni? Ya Allah, awak pun call Aseng. Aseng, apa pasal Aseng? Sudah berapa bulan saya bagi itu check, apa pasal you sekarang bawa back in? Ayah Nasrul, you pun tahulah, saya duit sangat banyak lah. Saya tak kisah pun. Tiba-tiba saya jumpa itu cek. Tengok anak saya main conteng-conteng. Nasib baik dia tak conteng itu cek. Saya nampak itu cek, saya pun fikir, ayo, ini kalau anak conteng mau jumpa you lagi minta payment, lagi lambat. So saya terus bank in.
Tengok tak situasi dia? Apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan? Seriously, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku adalah hari ketiga, ingat tak hari ketiga? Ini dah cerita 3-4 bulan seterusnya tau. Contoh, sebab check, kalau anda isu, tuan-tuan dan puan-puan, check kalau anda isu, dia tahan 6 bulan. So, walaupun Aseng dapat check tu 3-4 bulan dulu daripada awak, contoh saya bagi check tu ke Aseng, Aseng tak back in check tu. Dia masih lagi laku sebab 6 bulan tarikh dia. Tarikh check sekarang tahan 6 bulan. So, apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah, seriously, dah jadi bounce. So, Aseng memang betul-betul Samseng lah. Aseng equal to Samseng. Samseng sebab menyusahkan hidup you, dah you punya check bounce. So, apa caranya sebenarnya? Apa isu dia dekat sini? Sebab awak ingat hari ketiga tu, kenapa awak boleh ingat benda tu? Sebab baru 3 hari tuan-tuan dan puan-puan. Masa you keluar 20,000 tu, mungkin hati you terguris lah. Sebab, 20,000 kena keluar ni. Terpaksa lah sebab memang diorang patut dapat payment diorang, vendor dan supplier ni. Termasuk Aseng. So, hari ketiga tu awak ingat nak call Aseng sebab awak dah rajin tengok balance. Sebab awak rajin tengok balance, awak tengok balance tu awak cakap, okay, Aseng tak clear lagi check aku bagi ni. So, you pun ingat nak call Aseng. Tapi hari keempat, you lupa diri. Sebab apa lupa diri? Sebab you dah start busy. Dan hari keempat tu, sales you tiba-tiba masuk banyak. You dah tak boleh nak ingat dalam kepala you berapa balance aku sebenarnya. Dan lama-lama you macam relax je lah. Bayangkan, hari keempat, hari kelima, hari keenam tu, masa tu sales masuk banyak. So, anda lupa anda ada isu 5,000 check bernilai 5,000 ke Aseng. Sebab consider macam, okey lah nanti aku rasa duit aku ni banyak. Kalau tiba-tiba Aseng nak back in, biarlah Aseng back in. Tapi lama-lama Aseng pun dah dilupakan. Sebab deal dengan Aseng ni tak selalu. Sebab apa? Aseng ni pergi repair apa tau, 5,000 tu. Repair jamban dekat office. Awak baru letak jamban tu, jamban emas namanya. Bersalut emas. Emas tak kisahlah, emas Zulian ke emas apa ke. Bukan selalu repair toilet katanya. Aseng Construction tadi saya cakap. Faham ke faham ni? Ni kisah dia. Siapa setakat ni masih faham lagi cerita ni? Tulis situ, masih faham. Saya takut saya cerita dari tadi dah tak tahu Aseng lah. Kalau tiba-tiba nanti tadi sebut Samseng, tiba-tiba jadi Yamseng pula. Siapa faham ni? Tulis situ, masih faham. Sebelum saya teruskan cerita ni. Sebab saya nak bagi anda faham apa kaedah dan caranya nak selesaikan isu ni. Ini isu sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. I'm telling you something macam bunyi dia macam sangat joke. Tapi ingat tadi bermula saya dah tekan button sangat serius kat hidung ni. Itu button sangat serius. Button sini button serius. Button hidung ni paling serius. Hidung ni oksigen masuk. Okay, siapa rasa masih faham lagi? Tulis situ, masih faham. Masih faham, okay. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah, itulah kegagalan business owner tu. Nama je Nasrul tapi bukan Nasrul ni, Nasrul lain. Nasrul tempat lain lah orang kata. Kalau saya sendiri tak buat benda tu mengarut lah. So, adalah bila dia tidak buat bank recon setiap hari. Tadi saya nampak ada orang tulis kata bank recon bila ada bank statement baru buat. Itu salah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dosa paling besar sekali. Banyak orang business owner, mereka tidak buat bank recon tu setiap hari. Bank recon tidak dibuat setiap hari. Itu dosa paling besar sekali. Sebab apa? You must do bank recon setiap hari. Mungkin you all akan faham pentingnya apa bank recon. Bank recon ni adalah nak selaraskan bank, nak elakkan cek. Anda ada isu, anda ingat yang anda ada isu cek tu. So macam mana cara bank recon ni menyelamatkan situasi Aseng ni? Bila you buat bank recon, dihantar ke cek tu tak ni. Okey. Faham ke faham? Okey? Buka pintu. Takut line ni your video hang, tak apa. Kita betulkan sikit line kita ni. Okey. So cek tu tidak dihantar ke bank. Tidak dikemukakan ke bank. Okey, faham So itu namanya unpresented check. So seriously, cek tu, saya ulang balik, kita bagi cek dekat Aseng tak pergi bank. Aseng tak present cek tu kepada bank. Masuk bank recon tadi, video interrupt. Okey, masuk bank recon adalah, saya ulang balik, anda ada balance macam tadi Aseng tadi. Kan ingat cerita dari asal tadi, mungkin anda kena repeat balik video ni, saya tak pasti. Saya ulang balik. Masa first tadi anda ada 100,000 balance, 100,000. So balance 100,000, anda issue cek kepada 3 orang. 1 anda issue 10,000. 2 anda issue 5,000. 3 anda issue ke Aseng 5,000 juga. So isu dia adalah hari pertama yang 10,000 ni dia bank in, alhamdulillah. So daripada 100 tolak 10 jadi berapa?
90, betul? So okey, 90,000. Esoknya yang 5,000 ni bank in. Hari kedua bank in, 5,000 ni bank in. 5,000 ni. So balance tinggal berapa? Daripada 90,000, 100 tolak 10, 90. 90 tolak 5, 85,000, betul? So tinggal lagi satu ekor ni, namanya Aseng. Aseng tak pergi bank in lagi. Okay, Aseng ada 5,000, dia tak bank in. Hari ketiga awak call Aseng. Aseng, pergilah bank in check. Nanti saya takut saya punya check bounce. Aseng bercakap, okey. Saya banyak sangat duit. Saya malas nak bank in. Tapi nanti saya pergi bank, saya bank in. Aseng dah janji dengan awak. So, dalam kepala awak, duit awak asalnya 100. Tapi awak dah issue 20. Tapi dekat bank statement, cuma masih ada 85. Sebab lagi 5, patutnya 100. Okey, repeat balik Dalam bank ada 100,000. Awak dah issue check total 20,000 kepada 3 orang. 20,000 kepada 3 orang, okey? 3 orang tu salah seorangnya Aseng 5,000. So yang 2 orang yang pertama 10,000, 5,000 dah settle. So balance awak tinggal 85,000 di bank statement. Tapi hakikatnya balance duit awak yang sebenar cuma 80,000. Sebab 5,000 lagi Aseng tak bank in. Kenapa dekat bank tak tolak 5,000 tu? Sebab Aseng tak bawa cek tu pergi bank in cek tu. So dia tidak present cek tu ke bank. Okay, faham Aseng tak present cek tu ke bank. So jadi unpresented check, cek yang tidak dikemukakan. Okay, masih faham cerita? Kalau masih faham tulis situ. Barulah faham. Barulah faham. Okay. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? 3 months, 4 months down the road, baru Aseng bank in. Cuma waktu Aseng bank in tu just so happen balance duit awak dalam bank cuma tinggal 4,000 je. Awak dah issue 5,000 kat Aseng. Aseng ni bijak sifir betul. Dia pergi bank in waktu awak tengah tak ada duit. Waktu anda tengah tak ada duit. Apa perasaan awak dekat Aseng tu? Awak rasa nak jadi Samseng nak tumbuk dia ke? Atau nak Yamseng sesekali dengan Aseng tu? Macam mana? Siapa faham? Dah barulah faham Baru faham So, seriously, saya ajar bank recon dalam bahasa yang paling mudah nak faham. So, saya harap anda kalau tak faham juga, anda tengok balik video ni bagi faham. Okey. Mungkin ada yang cakap macam kalau tak pandai using check, tak payahlah. Betul lah, memang tak pandai using check. Tapi saya nak cerita benda lain ni, bukan pasal check je. Ini asas tentang bank recon. Yes, mungkin ramai yang tak ada check, tak guna check. Sekarang ramai orang tak pakai check dah. Tapi seriously, korang kena ingat satu benda. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni bila kita transfer duit pun, ada certain transfer dia tak berlaku terus. Ada certain transfer kadang-kadang dia bounce balik. Ada certain transfer, okay, contoh, you transfer payment online, kalau you transfer IBG, interbank, dia tak terus jadi. Of course anda kena monitor. Kadang-kadang you dah keluar duit tu, you dalam pemikiran you anggap bank dah tolak. Bank kadang-kadang tak tahu. Ada banyak kes yang mana clearance tak berlaku dengan betul. Payment bounce balik. Kalau payment bounce balik, awak tak tahu yang sebenarnya duit tu masuk balik. Ini saya cerita. Okey, tadi saya cerita pasal check. Boleh saya sambung sikit lagi? Saya rasa macam you all macam setengah sangat dah boleh faham dah apa saya nak ajar ni. Itu saya cerita pasal check. Saya cerita pasal payment online pula. Ada orang dia buat payment online hari ni. Contoh dia pakai bank kuning. Dia pergi bank in ke bank merah. Bank kuning ke bank merah at least mungkin ada 1 hari ataupun beberapa jam, tak kisah. So awak pun pergi transfer duit tu ke sana. Isu dia adalah contoh awak transfer 5,000, tapi yes, kadang-kadang esok baru dia tolak. Yes. Kadang-kadang dia dah tolak dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dia dah tolak dulu, lepas tu dia top up balik. Tolak dulu, top up balik. Maksudnya dia bounce balik. Dah tolak, tiba-tiba ada error, dia tambah balik. Masa dia tambah tu awak tak perasan. Dan awak ingat awak dah buat payment tu. Dan lepas tu supplier call balik, mana payment aku? Yes, revise payment online. Mana payment aku? Cakap, dah bayar dah. Tapi waktu dia call tu, bayangkan orang yang call balik ni orang macam Aseng. Contoh saya cerita pasal, okay, let's say, ni bukan Aseng, ni Abong pula. Contoh, you bayar Abong. Orang lain pula, Abong. Bayar Abong 5,000. You dah tolak 5,000, you bank kuning, Abong bank merah. So you issue payment 5,000 pakai online, bagi dekat Abong. Dah bagi kat Abong, you screenshot SS, screenshot transfer slip bagi kat Abong. Abong, saya sudah bayar you punya 5,000. You jangan cari saya lagi.
Lain kali baru you cari saya. Abang pun cakap, ayah bos jangan itu macam. Tapi okey lah, thank you bos, you bagi saya payment. Abang ambil 5,000. Esoknya, you salah key in data kat dalam tu rupanya. Nombor akaun abang tu tersalah pula. Ataupun nombor IC abang tersilap. Nombor company salah. Nombor akaun mungkin betul. Ada detail salah lah. Bank kuning bounce balik duit tu. Awak dapat balik 5,000 tu. Tapi abang tak tahu. Sebab apa? Sebab abang, dia pun jadi macam awak juga, tak check balance. Ataupun sebenarnya abang ni dah kaya raya sangat. Dia tengok slip tu, dia consider ada je duit tu. Tiba-tiba abang baru dapat akaun exact baru. Cantik pula tu. Contoh. Barulah dia start tengok. Lepas tu staff akaun dia cakap, bos, abang ini duit tak ada masuk. Dia bounce balik. Baru abang cakap, yalah. Abang tengok bank statement, duit bounce balik. Dia call awak. Tapi dia call bila tau? 3-4 bulan lepas tu. Sebab abang masa tu baru nak tutup akaun dia. Abang banyak duit, tak apa. Abang tutup akaun tu sebab just saja suka-suka nak tutup akaun dia, nak tutup financial statement dia, nak bayar tax apa yang betul. So, apa Puan Nora, boleh tak ada mesti duit tu floating, means masuk balik pun tak? Actually ada juga. Duit tu floating pun boleh. Puan Nora tanya, ada possibility tak duit tu floating tak masuk-masuk? Ada juga, ada case macam tu. Tapi jarang, dulu ada. Tapi kadang-kadang sekarang pun kadang-kadang boleh jalan juga. Sebab dia interbank kan, kadang-kadang duit tu floating, tak pergi mana-mana. Siapa faham kisah Aseng? Siapa faham kisah abang? Abang call balik pula cakap, bos, itu hari payment tak bounce balik lah. Lepas tu awak cakap dengan dia, awak salahkan abang. Abang, apa cerita ni abang? Kenapa awak baru hari ni baru bagi tahu saya? Sorry lah bos, saya baru hari ni orang check saya punya account. Itu hari saya banyak sangat duit mas. Sekarang saya sudah tak ada duit, saya mau minta balik sama you. Dia cakap macam tu. As receiver, Cik Katrunada tanya, dia boleh view ke duit tu bounce balik? Yes, boleh. Dia boleh view duit tu bounce balik. Kadang-kadang duit tu dah masuk akaun dia, lepas tu tolak balik. Boleh. On dia punya part pun dia boleh view balik sebenarnya. Ada certain bank boleh. Actually boleh lah sebenarnya, yes. Duit tu dah masuk, dia bounce balik. Macam mana kalau begitu? Boleh call bank ke to recall? No, dia tak boleh recall, kena buat balik. That's why, apa saya nak bagi tahu anda, ini lesson dia. Lesson dia adalah tuan-tuan dan puan-puan, that's why anda kena buat bank recon ni. Anda kena selaraskan bank. Tahu tak perkataan selaras tu? Straightkan balik balance bank tu. Balance bank bukan dalam kepala. Balance bank adalah di bank statement dan juga anda kena tulis kat kertas. Tulis kat kertas. So anda tulis kat kertas tu lah sebenarnya yang sebenarnya. Faham ke faham? Siapa rasa seronok dengan cerita Aseng dengan cerita abang ni? Cerita Aseng ni sama ada awak deal dengan Samseng, awak jadi Yamseng ke apa, ataupun abang ni awak kena lebong. Faham ke tak faham? Siapa rasa sesi pagi ni bermanfaat? Dan siapa rasa dia patut share dengan lebih ramai orang lagi angkat tangan CI? Atau tulis itu nak share. So apa saya nak anda buat tuan-tuan dan puan-puan? Saya pun tak sangka saya boleh ajar dengan macam ni. Kadang-kadang saya main ajar je. Tapi tiba-tiba saya pun dapat input daripada langit. Alhamdulillah. Allah bagi idea untuk cerita kisah abang, kisah Aseng ni. So saya nak anda bantu saya masukkan ramai orang masuk dalam grup nak urus bisnes ni. Anda di support grup EFP tak apalah, anda stay je lah kat situ. Tapi anda yang tak ada dalam grup EFP, dia tak boleh masuk grup EFP. Tapi yang ada dalam grup nak urus bisnes, you boleh ajak dia masuk dalam grup nak urus bisnes ni. Setiap pagi sebab saya buat sesi bangun ni. Tolong share. Dia tak boleh share macam tu je lah sebab ni grup. Pastikan mereka masuk grup nak urus bisnes. www.nakurusbisnes.com/group. Saya tengah sangat bina komuniti nak urus bisnes ni. Saya perlukan lebih ramai dalam nak urus bisnes ni. Dan of course, bila saya cerita pasal bank recon ni, ini semua saya bercakap je, tak ada apa saya tuliskan, betul? Of course saya ada buat kelas lah untuk kelas cash flow ni. Saya buat kelas cash flow ni sebab saya ajar salah satunya tentang bank recon ni. So apa saya nak anda bantu saya juga, kalau anda ada banyak business friend yang ramai buat bisnes apa semua, suruh dia orang tinggal nombor telefon. Kalau anda yang tengok ni pun tinggal nombor telefon. Atau mungkin anda just tak tahu macam mana nak bantu orang. Sorry, saya kena minum sikit. Anda tinggal nombor telefon kat sini, biar tim kita call. Cakap dengan siapa-siapa, bagi nombor telefon dekat Richard call. Kenapa saya tak suruh you daftar program tu? Jangan daftar program dulu.
Biar tim kita call, biar tim kita bercakap dengan anda, biar dia faham, okey, apa dia boleh bantu. Sebab saya tak suka bila nak daftar-daftar kelas ni. Kita tak nak nanti you datang kelas, you salah pilih kelas. Biar tim kita call anda, cakap dengan anda, dan biar tim kita tentukan, okey, tuan, puan, patut pergi kelas ni. Mungkin kelas ni boleh membantu. Macam tu je. Boleh tak you tolong saya? Siapa nak tolong saya? Angkat tangan. Tulis itu, nak tolong Nasrul. Tulis itu, tolonglah Nasrul. Tulislah, nak tolong saya, nak tolong Nasrul. Tulis je, nak tolong. Nak tulis itu, nak tolong pun okey. Nak tolong pertama, anda share bagi mereka masuk grup Nak Urus Bisnes. Yang kedua, tinggal nombor telefon supaya kita punya team boleh call. Sama ada awak yang nak bantuan tinggal nombor telefon, atau orang lain nak bantuan, dia tinggal nombor telefon. Sebab ini je benda yang kami boleh bantu, tuan-tuan dan puan-puan. Of course, itu kepakaran saya lah pasal bank recon apa semua ni. But ini adalah terpanggil based on saya punya visit lah. Sebab apa? Based on saya punya visit ke BEP Visit untuk Titanium Premier. Mereka cakap bank recon ni, mereka belajar pasal bank recon ni sangat membantu. Sebab bila hari-hari dia buat bank recon, baru dia nampak macam mana nak tahu. Ingat tak? Perasan tak? Kalau situasi Aseng dengan Abong tadi tu, kalau hari-hari anda yang berdepan dengan situasi sama buat bank recon, anda mesti boleh ingat Aseng tak bank in lagi duit payment ke Abong, dia return balik. Sebab ini kadang-kadang kebanyakan orang buat bank recon ni sebulan sekali, atau paling teruk sekali setahun sekali. Ada orang dia macam konon-konon disiplin lah. Dia kata, tak Tuan Nasrul, saya tak adalah sampai sebulan sekali buat, saya buat seminggu sekali. Buat seminggu sekali pun tak jadi kesan. Kena buat hari-hari. That's why saya suruh tengok bank balance pukul 9 dengan pukul 6 tu, so that you buat bank recon masa tu. Itu sebenarnya tujuan dia. Tim saya kat sebelah ni bukan finance punya orang pun. Videographer saya ni pun dia angguk-angguk. Saya rasa dia faham juga kot. Kalau dia tak faham, saya rotan dia pula. Saya suruh dia tengok video ni balik. Buat bank recon tu hari-hari, tak salah pun. Dan seriously saya harap sesi pagi ni bermanfaat. Saya pun tak nak drag masa anda sangat lama. Asalnya nak cerita sikit je, tapi dah jadi bagus pula. Tiba-tiba jadi cerita Aseng, cerita Abong. Tidak dirancang. Saya tahu macam mana saya nak explain. Saya just explain based kepada saya punya experience saja. So seriously, saya rasa siapa rasa bermanfaat, tolong share. Pastikan mereka masuk ke dalam grup Nak Urus Bisnes ni. Maksud saya tolong share tu, tolong share tentang grup Nak Urus Bisnes ni. Itu je harapan saya kepada anda semua. Macam mana nak buat bank recon, kena masuk kelas. Dalam kelas cash flow kan ada sampel dia bank recon. Sepatutnya anda ni lah, ada saya share dalam kelas Smart Cash Flow Cikgu Captain. Saya dah ajar pasal bank recon ni. Kalau saya tak ajar, saya ajar lah bank recon ni. Memang saya ajar dalam kelas cash flow. Memang saya ajar. Okay, so itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. So macam saya cakap tadi, tolong share tentang grup Nak Urus Bisnes ni. Dan kalau boleh, siapa nak DM PM tim kami, tinggal nombor telefon. So dengan cara tu saja kami boleh bantu anda. Boleh? So salam Jumaat daripada kami di Richwork, daripada saya sendiri. Selamat bersolat Jumaat bagi para muslimin. Yes, tengok bank balance setiap pagi dan petang. Itulah waktunya untuk bank recon. Dan jangan berhenti untuk belajar. Itu saja yang membezakan anda dengan orang lain. Orang yang berjaya adalah dia sentiasa upgrade diri dia setiap hari. Dan salah satu caranya adalah tengok sesi bangun setiap pukul 9 pagi ni. Okay? So itu saja daripada saya. Saya ucapkan anda semoga kaya dan berjaya. Dipermudahkan segala urusan untuk hari ni dan untuk weekend ni. Semoga bagi mereka yang ada plan nak buat weekend sales ke apa ke, good luck. Bagi mereka yang nak jalan-jalan, berhati-hati. Tengah ada situasi sekarang, semua orang tahu. So pakailah apa kesempatan. Saya baru baca tadi, kena selalu basuh tangan. Selalu basuh tangan. So itu lagi selamat. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Share di grup Nak Urus Bisnes. Bagi kat semua orang. Boleh? Okay. Take care. Good job. Jangan lupa, siapa yang rajin, share lah learning point. Mungkin yang anda dah tulis tu, angkat gambar je share. Share dekat EFP, share dekat Nak Urus Bisnes. Share, cakap. Belajar bank recon. Alhamdulillah. Tulis itu. Terima kasih Tuan Nasrul. That's it. Saya tak perlu anda untuk tulis panjang lebar pun. Just share je. Boleh? Terima kasih tuan-tuan dan puan. Take care. Salam Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye-bye.